Kita bawa isu kalimah Allah. Baru-baru ini nak cerita Muhyiddin Yassin bawa balik isu kalimah Allah ni tuan-tuan. Isu kalimah Allah ni diwujudkan kembali, dimainkan kembali oleh Muhyiddin Yassin. Again, macam saya kata tadi, kenapa isu kalimah Allah dimainkan semula dia point dia mudah je tuan-tuan. Dia tak ada modal. Muhyiddin Yassin kata, kalau saya jadi Perdana Menteri, saya tidak akan tarik balik benda tersebut. Pertama, saya dah jawab dah. Benda ni banyak kali. Ini bukan isu kalimah Allah, isu itu teknikal. Isu teknikal dah dijawab dah. Benda itu bukan kalimah Allah pun. Isu kalimah Allah dah settle. Mahkamah Persekutuan dah mengatakan orang bukan Islam tidak boleh menggunakan perkataan Allah. Settle. Benda itu dah settle. Ini isu teknikal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pun diteruskan di mahkamah seterusnya, akan tetap kalah juga sebab dia isu teknikal, bukan isu kalimah Allah. Tetapi Muhyiddin Yassin tahu seluang, walaun ni semua bodoh-bodoh tuan-tuan. Dia tak akan faham benda-benda macam ni. Jadi dia mainkan sentimen. Itu yang keluar cerita KP Harbi tu. Itu yang keluar cerita KP Harbi. So akhirnya, apa yang Saifuddin Nasution kata hari ini, Alostar Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution kesal dengan tindakan pengurusi PN yang masih menyentuh isu 3R. Dalam ceramah politik di Kapar Kelang malam Ahad, beliau kata kedegilan pemimpin politik itu berterusan memainkan isu isu keagamaan. Biarpun dinasihati, majlis raja-raja menunjukkan pemimpin itu sanggup melakukan apa saja untuk meneruskan kelangsungan politik. Menurutnya, sikap Muhyiddin yang masih lagi memainkan sentimen keagamaan, biarpun dinasihati majlis raja-raja menunjukkan dia sanggup melakukan apa saja demi untuk kelangsungan politik. Saya nak cerita tuan-tuan, sebenarnya ni nak cerita dah. Isu ini, bab kata Saifuddin, percayalah orang macam Saifuddin ni tidak akan menghormati rakyat. Okey, kita baca. Menteri Dalam Negeri Saifuddin menuduh pengurusi PN Muhyiddin Yassin tidak menghormati nasihat majlis raja-raja supaya dapat mengelakkan daripada mempolitikkan penggunaan kalimah Allah. Merujuk ucapan bekas Perdana Menteri itu pada ceramahnya Ahad lalu mendakwa bahawa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Jill Idol membuktikan ia bersetuju dengan mahkamah bahawa orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Katanya Muhyiddin jelas melanggar 3R. Nasihat majlis raja-raja tidak lagi dimainkan isu Jill Island dan tidak boleh dipolitikkan. Ini majlis raja-raja yang cakap, bukannya Saifuddin Nasution cakap. Dan yang kedua, macam saya kata tadi, Yassin cuba mengelirukan sekali lagi. Dia bukan isu kalimah Allah, Jill Island. Dia isu teknikal, bukan isu kalimah Allah. Tetapi dia masih lagi nak mengelirukan, dia masih lagi cuba nak menipu. Menipu siapa tuan-tuan? Tak ada orang lain ditipunya. Yang ditipu adalah pengikut-pengikutnya. Dia masih lagi nak main perkara ini. Sepatutnya kita dah move on. Yang ni terbaik tuan-tuan. Saya nak bawa cerita tentang Rafizi ajak debat, akhirnya diterima oleh PN. Baru-baru ini Rafizi dia mencabar. Ini saya macam seluang walaon kat sini jugalah dalam grup kita ni kan. Terima kasih yang geng-geng kita. Seluang walaon. Apa dia kata? Iswardi macam ni, Iswardi macam tu, Iswardi macam ni, kerajaan macam tu. Saya bawa naik atas, tak berani. Ajak debat, tak berani. Cohol. Kan baju saya ada ni dekat bawah sebenarnya. Okey? Cohol tuan-tuan. Okey. Tak apalah dia dengan bacol dengan saya, tak apalah. Mungkin sebab dia pun pendidikan tak tinggi, tak pandai berdebat. Dia sebenarnya seorang, dia ada 100 fake account. Tak apa, kita tak ada masalah bab tu. Rafizi cabar. Mula-mula dia cabar Sanusi. Sanusi tak berani tuan-tuan. Takut. Lepas tu dia cabar Azmin Ali. Azmin Ali bagi syarat. Kena buat macam ni, kena buat macam tu, kena buat macam ni. Dia kata apa? Kena turunkan harga minyak sebagaimana janji. Yang masa harga minyak tu dia cakap, engkau pun ada dalam kerajaan tu lah. Kau jangan sembang lah. Masa tu kau pun ada kat situ. Sembang lah kau. Masa kau jadi kerajaan, apa yang kau buat? Langsung kau tak ada buat apa-apa. Baik tuan-tuan. Diajaklah PN, seorang demi seorang tak berani. Seorang demi seorang tak berani. Akhir beranilah seorang. Siapa dia? Ahli Parlimen Bacuk Muhammad Syarif Sulaiman mengubah keputusan dengan bersetuju untuk berdebat dengan Rafizi Ramli. Mula-mula dia kata tak nak, bersetuju. Kedua-dua pihak mengumumkan perkara itu di media sosial masing-masing.
Saya telah dimaklumkan, saya telah menerima keputusan untuk berdebat. Platform debat bagi kedua pihak akan membentangkan idea, katanya. Okey. Dia akan berlaku bila, tuan-tuan? 9 hari bulan Ogos ini, maka perdebatan itu akan berlaku, bang. 9 Ogos ini. Jadi kita tahu, tuan-tuan, 9 Ogos ini perdebatan tersebut berlaku. RTM kata dia dah bersedia untuk nak menganjur ataupun meng-livekan segmen tersebut. Sinar harian, konteks saya hari ini, Cik Zordi, boleh tak bawa debatku ke sinar harian? Saya kata saya tak ada kuasa, tapi saya cakap dalam live. Sinar harian juga menganjurkan kepada mana-mana calon, di mana-mana don yang bertanding. Mana-mana don yang bertanding, dua-dua calon, tiga-tiga calon, 4 calon, semua calon, kalau mereka nak pergi ke sinar harian, boleh. Saya sarankan calon-calon konteks sinar harian, kata saya bersedia membentangkan manifesto saya dan saya nak bawa lawan saya. Jom kita bentangkan manifesto. Bagi saya, kaedah ini adalah kaedah yang sihat untuk kita nak menyemarakkan demokrasi di dalam negara kita. Teruskan. Bagi saya, teruskan perkara tersebut. Jangan pernah kita rasa macam Is tak boleh lah Is, ni adalah debat bukanlah budaya kita. No. Kita kena dah mula menjadikan debat itu budaya kita, tuan-tuan. Dia tak ada. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, pantas tak pantas tindakan kerajaan kita. Saya nak kata pantas tak pantas tindakan kerajaan kita. Minggu hadapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pergi berjumpa dengan e-hailing. Minggu hadapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berjumpa dengan e-hailing. Untuk apa, tuan-tuan? Tujuan untuk berjumpa dengan e-hailing ni. Tujuan untuk berjumpa dengan e-hailing ni adalah untuk memastikan bahawa orang kata pemandu e-hailing terjaga. Terjaga untuk apa, tuan-tuan? Mereka mengadu sekarang ini kerja makin kurang ada. Yalah minta mau order kurang lah berbanding dengan PKP tersebut. Tetapi bila kurang juga kerja, upah mereka itu pun dikurangkan. Jadi 2 minggu lepas Perdana Menteri kita ada buat live, ada buat perjumpaan dengan e-hailing. So apa mereka lakukan bila dijumpa dengan e-hailing ni? Mereka mengatakan kita kena buat macam ni, buat macam tu. Baik, Perdana Menteri kata minggu depan saya jumpa Perdana Menteri. Adalah geng e-hailing, dia kata, dia kata Perdana Menteri kata minggu ni. Fahamlah sikit, dia Perdana Menteri, banyak benda dia nak settle. Selasa depan Anwar Ibrahim keluar berita hari ni. Selasa depan, hari ni hari apa, tuan-tuan? Hari ni hari Selasa depan, minggu depan, beliau akan jumpa dengan orang kata e-hailing, membincangkan tentang tarif kadar tersebut. Tuan-tuan, siapa yang membela orang-orang ni, tuan-tuan? E-hailing ni. Kita membela e-hailing, kita mendengar. Itu sebenarnya kenapa tujuan Anwar Ibrahim turun ke bawah. Dia tak nak maklumat yang sampai dekat telinga dia tu maklumat yang berlayer. Faham tak berlayer? Berlapis-lapis. Maklumat yang berlapis-lapis. Bila maklumat itu berlapis, itu yang cerita radio buruk. Sampai kat dia jadi cerita lain. So dia turun ke bawah. Dia jumpa e-hailing, dia jumpa anak muda, dia jumpa pelajar universiti, dia jumpa orang kampung, dia jumpa peniaga. Dia tanya apa masalah? Ini masalah dia. Ini masalah dia. Ini perbincangan dia. Ini pertikaian dia. So akhirnya kita berjaya membawa apa orang kata satu perkara yang baru, iaitu kita berjaya mendekatkan pemimpin dengan rakyat dan pemimpin itu sendiri mendengar permasalahan rakyat. Ya, kita ada adun, kita ada wakil negeri, kita ada wakil kerajaan dan sebagainya. Tetapi kita nak juga dengar kadang-kadang picisan ataupun cebisan-cebisan pendapat yang mungkin tak sampai ke telinga Perdana Menteri yang penting. Dan telah dilakukan. Telah dilakukan dengan baik dan jayanya. Okey. Habis cerita kat situ. So berjaya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih Perdana Menteri kerana mendengar suara rakyat. Ini baru 8 bulan. Ini baru cerita 8 bulan, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita memerintah selama 5 tahun. Saya rasa kalau 5 tahun 8 bulan pun PN dah tak ada modal. Kalau 5 tahun aku rasa melingkup PN ni. Tak sampai 5 tahun, tuan-tuan, saya boleh cerita. Ogos ini, lepas habis pilihan raya ini, PN berkemungkinan ada cerita nak bawa jalan sendiri pula dah. Mereka bercerita sekarang ni nak bawa jalan sendiri.
Keluarlah lagu Ku jalan sendiri tiada. Alamak, lupalah lirik. Tapi jalan sendiri tuan-tuan. Mereka akan ceritanya membawa jalan-jalan sendiri. Baik.